Aku lihat mak dan ayah baru sampai dengan basikal. Sebelum mak dan ayah naik ke rumah, mereka duduk-duduk di bangku tepi tangga tu. Sambil ayah meribas-ribaskan baju kerana panas, mereka berbual-bual. Bualan mereka aku tak berapa pasti kerana masa itu aku berada di sudut halaman yang agak jauh daripada mereka. Sebaik sahaja kaki mereka mahu melangkah ke dalam rumah, ayah tiba-tiba memanggil aku untuk datang ke sisinya. Mak dan ayah dah setuju. Setuju nak jodohkan kamu dengan anak Pak Samad tu. Jodohkan aku dengan anak Pak Samad tu. Tiba-tiba bicara ayah membuatkan aku terus terkedu. Aku terfikir lama, kenapa emak dan ayah tak berbincang dengan aku terlebih dahulu sebelum mereka bertemu Pak Samad untuk menyatakan hasrat mereka tu. Keputusannya pun seolah-olah macam aku berada dalam alam mimpi. Agak-agaknya mana satu anak Pak Samad yang menjadi jodoh aku tu. Dia ada 3 orang anak dara. Mungkin yang tengah tu barangkali. Apa nama dia? Manisah. Yang sulung bernama Munira dan yang ketiga tu bernama Aminah. Semuanya aku tak perasan yang mana satu. Tak kenal pun sebenarnya. Cuma ingat-ingat nama. Masa kecil-kecil dulu kami selalu bermain bersama-sama. Selepas umur 7-8 tahun, mereka berpindah ke tempat lain, agak jauh dari rumah aku. Tapi walaupun agak jauh, mak dan ayah aku selalu ke rumah mereka. Apatah lagi ketika mak dan ayahku pulang dari pekan. Jalan ke pekan tu memang akan melalui kawasan rumah Pak Samad sebelum sampai ke sana. Apalagi selalulah disinggahnya rumah Pak Samad tu. Pak Samad pun sering ke rumah aku ketika dia tak bekerja. Jadi mereka ni dah macam adik-beradik dah dengan keluarga aku. Cuma Munira, Manisah dan Aminah tak pernahlah ke rumah aku. Mungkin sebab mereka malu agaknya. Oleh kerana dah macam adik-beradik, mak dan ayah aku mahu merapatkan lagi perhubungan kami tu. Lalu mereka mahu jodohkan anak Pak Samad dengan aku. Malangnya, mereka tak nyatakan anak Pak Samad itu yang mana satu. Nanti hari menikah, kenalah antara satu sama lain, kata mak aku. Rahsia katanya, bagi diri aku pula. Kalau kenal awal-awal ni kan lagi bagus. Dapat juga kenal hati budi masing-masing terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, aku terima sajalah rancangan mak dan ayahku. Tapi aku rasa macam pelik lah. Nak bertunang dengan insan yang kita tak pasti. Hai, pelik. Tarikh pertunangan itu amat-amat aku nantikan. Inilah masanya untuk aku mengenali tunang aku tu yang menjadi tanda tanya dan rahsia selama ni. Ya, rahsia. Tetapi ada beberapa kali aku mencari alasan untuk ke rumah Pak Samad. Namun dihalang oleh ibuku. Tak baik mengintai anak dara orang. Katanya sambil ketawa dengan penuh sindiran. Sebenarnya niat aku tu tak berhenti setakat tu je. Aku juga bijak berfikir. Tak apa. Tak boleh bertemu secara bersemuka, tak apa. Aku ada cara yang lain untuk berhubung dengan bakal tunang aku tu. Cara aku itu adalah dengan cara melalui surat. Tapi masalahnya, surat tu untuk siapa? Apabila difikir-fikirkan balik, pelik juga kan? Takkan aku nak hantar surat tu untuk ketiga-tiga sekali? Dan aku terfikir-fikir, bagaimana ya untuk aku pastikan yang terima surat aku tu adalah benar-benar daripada dia yang bakal menjadi tunang aku? Pening oh. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Ingin hatinya ku miliki. Apakan terdaya? Adakah kan terdaya? Milik siapakah hati ini?
bagai berkurun lama kesepian. Ingin aku mencurahkan kasih kepada yang sudi, adakah ia sudi? Lama telah ku impikan gadis sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih suci. Lama telah ku impikan gadis yang sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih. Siapakah gadis yang ku idam? Milik siapakah hati ini? Bagai berkurun lama kesepian. Ingin aku mencurahkan kasih kepada yang sudi, adakah ia sudi? Lama telah ku impikan gadis sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih suci. Lama telah ku impikan gadis sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih. Lama telah ku impikan gadis yang sepertinya mengisi taman hati dengan cahaya kasih. Siapakah gadis yang ku idam? Aku beranikan diri untuk percubaan pertamaku. Aku meletakkan surat tu ke dalam pasu bunga di halaman rumah Pak Samad. Aku cuba nasib je sebenarnya. Cuma aku yakin dan percaya jika kita berniat baik, tentu Allah akan memudahkan cara. Percubaan itu aku lakukan. Sebaik saja aku mahu berlalu, aku akan bunyikan loceng basikalku dan terus kayuh basikal aku tu. Aku pun meneka-neka di dalam kesamaran. Tak tahulah siapa yang akan datang ambil surat tu, sama ada Manisah ke, Munirah ke, ataupun Aminah. Tapi aku benar-benar yakin bakal tunang aku yang akan membalas surat aku tu nanti. Aku yakin. Nah, aku berjaya pada peringkat pertama tu. Bagi menghantar surat yang berikutnya, aku akan meletakkan ke dalam pasu yang sama, kemudian di tempat yang sama, aku akan mendapatkan surat balasan daripada bakal tunang aku tu. Aku dah pesan dah, aku dah siap-siap pesan dah melalui surat yang pertama dahulu supaya meletakkan surat balasan di tempat yang sama supaya mudah bagiku untuk mengambilnya. Alhamdulillah, itu benar-benar berlaku. Ada surat balasan daripada bakal tunang aku tu. Melalui surat balasannya tu, dia sangat gembira menerima surat aku tu dan memang dinanti-nantikan. Tetapi malangnya, setiap surat balasan tu tak ada nama. Ini membuatkan aku jadi gelisah. Nak jadikan cerita, keadaan ini dah menjadi kecoh di kalangan kawan-kawan aku. Mereka pula yang jadi Pak Nujum. Boleh meramal dan membuat berbagai-bagai tekaan lagi. Konon-kononnya, jika Pak Samad ingin anak sulungnya bernikah awal, tentulah Manisah tu adalah jodoh aku.
Begitulah juga jika anak bongsunya berkahwin dulu, dah tentulah Aminah tu jodoh aku. Tapi ni tak mungkin berlaku sebab mereka akan kahwinkan yang sulung dahulu untuk mengelakkan langkah benda berlaku. Dan jika ini berlaku, dah tentu aku terpaksa menyediakan berbagai-bagai persalinan untuk si kakak yang sulung tu. Yalah. Walaupun ia adalah adat, tapi kebanyakan keluarga akan menuntutnya sebagai salah satu syarat jika si adik dipinang dulu. Tapi entahlah. Kawan-kawan aku juga berteka-teki. Tetapi ramai yang kata aku beruntung kerana jodoh aku akan sampai tak lama lagi. Sedangkan jodoh mereka entahlah, macam kabus terlindung di sebalik bukit, kabur-kabur saja nampaknya. Jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Kalau jodoh tak kemana, ke kanda idaman dinda. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa. Mengapa merindu sayu adinda, ku tunggu-tunggu. Mengapa merindu sayu ke kanda, ku tunggu-tunggu. Walau aral datang menghalang, dinda rindu tetap ku sayang. Walau aral datang menghalang, kanda rindu tetap ku sayang. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Kalau jodoh tak kemana, ke kanda idaman dinda. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa. Janganlah termengu-mengu ke kanda, pujaan kalbu. Janganlah termengu-mengu adinda, pujaan kalbu. Bagai pinang dengan tampuknya, dinda cincin kanda jarinya. Bagai pinang dengan tampuknya, kanda jari dinda cincinnya. Kalau jodoh tak kemana, ke kanda idaman dinda. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa.
Oleh kerana jodoh aku akan sampai tak lama lagi, aku mesti mula mengumpul duit. Pada paginya aku menoreh, manakala petangnya aku memelihara lembu. Wang hasil jualan getah aku simpan sikit-sikit dan aku serahkan kepada mak aku untuk menyimpannya. Dan wang hasil jualan lembu pula aku masukkan ke pejabat pos. Dah banyak dah wang aku. Rasa-rasanya tak lama lagi cukuplah untuk keluarga aku meminang gadis misteri tu dan untuk buat belanja majlis perkahwinan aku tu nanti. Dalam pada tu aku terfikir-fikir macam mana cara untuk menambah pendapatanku. Suatu petang aku dapat berita mengenai keluarga Pak Samad. Salah seorang anaknya sakit. Tapi aku sendiri pun tak pasti siapa. Adakah si Munira ke Manisa ataupun Aminah. Tapi menurut kata-kata ibuku, dia adalah bakal tunang aku. Tunang aku? Ya. Inilah masanya untuk aku mengenali dirinya dengan lebih dekat lagi. Semua tu membuatkan hati aku semakin tak sabar untuk bertemu dengannya dan pada masa yang sama hati aku berdebar-debar. Maklumlah, kali pertama untuk bertemu. Aku mengambil masa selama 4 hari untuk bertemu dengannya. Perasaan aku bercampur-campur. Ada rasa takut, cemas, berdebar-debar dan lemah anggota badan pun ada. Sebelum sempat aku ke sana, semasa inilah aku menerima perkabaran buat kali keduanya. Dia telah menemui penciptanya. Aku terkejut dengan perkabaran tu. Perasaan sedih dan pilu mula menjerut hati. Dia terkena kanser rupanya. Petang tu, aku ke rumah Pak Samad. Mayat anaknya yang terbujur kaku di atas pangkin, aku dekati perlahan-lahan. Denyutan jantungku semakin kencang. Berbagai-bagai persoalan tenggelam timbul di dalam fikiran. Siapakah gerangan mayat yang terbujur kaku tu? Kain yang menutupi wajahnya aku buka perlahan-lahan. Sebaik saja wajahnya semua terbuka, ya Allah. Allahu Rabbi. Bersinar-sinar wajahnya dengan sedikit lerikan senyuman. Ya Allah Akbar. Sempurnanya dia yang bakal menjadi jodohku ni. Aku menatap lama wajah itu dengan air mataku terus menghujani pipiku. Kepiluan terus menyelubungi suasana. Inilah pertemuan pertamaku dan yang terakhir dengan dirinya yang menjadi misteri kepada diriku selama ni. Namun, siapakah dia? Dalam sedu-sedan ibunya dan suasana hening dipenuhi kepiluan dan kesedihan, dia memperkenalkan anak gadisnya yang terbujur kaku itu kepada aku. Ya, itulah Manisah. Manisah anak kedua Pak Samad. Maka hilanglah sudah teka-teki yang bertapak di hati aku selama ni. Tetapi air mataku terus mengalir lagi. Aku sudah terlambat dan sudah pasti tidak akan memilikinya lagi. Cantik sungguh dirinya. Aku berpeluang melihat dia tanpa dia boleh berbicara. Namun aku kecundang memilikinya. Tuhan, aku redha dengan apa yang berlaku dan sangat sempurna akan jodoh yang kau berikan itu kepada aku. Malam itu aku membuka kembali surat-surat arwah yang dikirimkan kepada aku dahulu. Air mataku terus mengalir bagaikan hujan. Beberapa ayat masih lagi jelas tulisannya. Tertera di dalam warkah yang masih aku simpan dengan rapi itu. Rangkaian kata-katanya berbunyi, jika ada jodoh, kita tak akan ke mana-mana. Biarlah diri ini menjadi misteri, supaya dirimu tidak berangan-angan di malam hari. Kebayangkanlah aku sebagai Siti Aisyah atau Siti Khadijah, teman Rasulullah yang setia dan mendoakan Rasulullah. Demikianlah juga dengan diriku, sentiasa mendoakan yang baik-baik buat dirimu. Suatu hari nanti, kita akan diketemukan dalam ikatan kasih dan sayang sehingga ke jannah. Sekiranya ia terhalang oleh sesuatu, kenanglah diriku ini sebagai insan yang cuma hadir di dalam mimpi. Oh, Manisah. Tanpa aku sedar, air mataku menitik-nitik membasahi warkah terakhirnya tu. Aku redha dengan pemergianmu, kerana ia adalah ketetapan daripada Ilahi. Biarlah aku terus di sini, terus menanti akan jodohku. Dan aku bermohon kepada Tuhan, biarlah bakal jodohku itu sesempurna kamu. Al-Fatihah. Buat arwah Siti Manisah binti Abdul Samad. Semoga engkau tenang di sana, Manisah.
Apakah awan mendung menghiasi langit petang, redup suram alam maya tanpa sinar bahagia, kehampaan yang melanda di titian kehidupan, resah duka berpanjangan menantikan kedamaian. Di mana sinarmu, di mana keindahan, di mana pengharapan, hanya kecewa sering melanda. Seandainya senja tiba dalam surat